Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung penghargaan diucapkan khas buat pensyarah bagi subjek Siti 554 Encik Muhammad Azlan bin Ahmad atas segala dorongan serta tunjuk ajar yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah kami mampu menyiapkan tugasan ini dengan penuh jayanya. Saya selaku pembentang utama ingin memperkenalkan rakan-rakan seperjuangan saya yang bertunggu lumus menyiapkan tugasan ini dengan penuh dedikasi. Adik bulan saya merupakan terdiri daripada saudara Edi Luman Azman, saudara Muhammad Daniel bin Zainuddin, saudara Muhammad Azhar bin Barudin dan saya Muhammad Azrul Amin bin Ismail. Kami telah diamanahkan untuk mengupas tajuk perbincangan kita pada hari ini, yakni adalah adat resam masyarakat Melayu antara syariat dan khurafat. Oleh itu, kami telah menyenaraikan 6 bab yang merupakan isi utama perbincangan kita pada hari ini. Konteks perbincangan kita pada hari ini yang pertama adalah bab 1 merupakan pendahuluan, bab 2 merupakan falsafah Melayu dalam adat resam, bab 3 merupakan khurafat dalam adat resam masyarakat Melayu, bab 4 merupakan konsep huruf, bab kelima merupakan adat resam masyarakat Melayu moden dan bab yang terakhir merupakan cadangan dan kesimpulan. Baiklah, saya selaku pembentang utama ingin membuka arena perbincangan kita pada hari ini dengan sedikit mukadimah berkenaan tajuk yang menjadi hangat perbincangan kita pada hari ini adalah adat resam masyarakat Melayu antara syariat dan khurafat. Pepatah Melayu ada mengatakan, biar mati anak, jangan mati adat. Menurut Kamus Dewan edisi kedua, menyatakan bahawa adat itu sendiri adalah garis panduan yang telah lama diamalkan sejak turun-temurun. Manakala resam pula boleh dihuraikan sebagai aturan kebiasaan yang lazim diamalkan dalam sesuatu masyarakat. Definisi Melayu tidaklah begitu signifikan, namun konteksnya adalah suatu bangsa yang telah memeluk agama Islam serta mengikut cara hidup kemelayuan Nusantara dan menunjukkan ciri-ciri kemelayuan asli. Manakala syariat ialah mengikut aturan Al-Quran, Al-Hadis serta ijma' ulama' yang berisi penyelesaian masalah yang dialami mengikut uruf sebuah kawasan pada zaman yang padat dengan hukum akam serta penyelesaian. Menurut kajian yang dijalankan oleh saudara Abdullah pada tahun 2015, sejarah telah berjaya membuktikan bahawa terdapat banyak adat istiadat Melayu yang dipengaruhi oleh adat resam yang dibawa oleh agama Hindu dan Buddha. Jika dilihat pada hari ini, adat resam masyarakat Melayu telah disalahartikan kerana individu itu sendiri tidak dapat membezakan antara syariat atau khurafat. Sebagai contoh, adat merenjis tepung tawar yang lazim kita lihat pada majlis perkahwinan. Menurut pejabat Mufti Negeri Sabah, menerusi satu artikel yang telah diterbitkan bertajuk Panduan Mengenali Khurafat dan Azimat pada tahun 2017 telah merumuskan definisi khurafat itu sendiri adalah ajaran-ajaran atau cerita hayalan yang direka melalui hayalan, pantang larang serta istiadat yang merupakan ramalan, pemujaan dan kepercayaan yang bertentangan daripada agama Islam. Ada juga adat resam masyarakat Melayu yang telah lama diamalkan dan didapati masih diamalkan pada hari ini, iaitu ibu bapa kepada pengantin perempuan akan pergi berjumpa dengan bomoh atau pawang untuk melihat keserasian anak-anak mereka sebelum anak-anak mereka melangsungkan perkahwinan dengan pasangan mereka. Jelasnya perbuatan ini mendatangkan akan menentukan akidah itu sendiri serta mengkufurkan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru adat resam masyarakat Melayu perlu dipelihara dan bukannya menjadi bahan untuk dimanipulasikan, kerana adat resam masyarakat Melayu perlu sederap dan seirama mengikut syariat agama Islam yang menjadi agama rasmi masyarakat Melayu di seantero dunia. Sekian dari saya. Seterusnya saya serahkan amanah ini kepada rakan seperjuangan saya, saudara Edi Luman Azman selaku pembentang kedua untuk mengupas tajuk perbincangan kita pada hari ini dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pembentang sebelum saya, Muhammad Azrul. Nama saya Edi Luman Azman. Kesambungan daripada apa yang telah dibentang tadi, saya menerusi dengan bab 2 dan 3 iaitu falsafah Melayu dalam adat resam dan khurafat dalam adat resam masyarakat Melayu. Bagi bab yang kedua, saya menceritakan sedikit mengenai falsafah Melayu di mana ia memberi maksud pengetahuan, kepercayaan hasil daripada penyelidikan atau pemerhatian dan juga pemikiran masyarakat Melayu. Agama Islam dipercayai diterapkan semasa kemasukan agama Islam ketika melaksanakan aktiviti perdagangan di tanah Melayu satu ketika dahulu. Ia dapat melemahkan unsur-unsur Hinduism yang terdapat dalam falsafah Melayu pada masa itu kerana ia berteraskan keesaan dan mudah diterima akal oleh penduduk pada masa yang tersebut. Seterusnya, sumber pengaruh elemen di dalam adat. Adat merupakan salah satu elemen dalam peradaban orang Melayu dan ianya merangkumi aspek kehidupan masyarakat yang sentiasa mementingkan peraturan dan amalan tertentu dalam melakukan sesuatu perkara. Dianggarkan amalan dan kepercayaan Hindu-Buddha menjadi sebahagian pegangan orang-orang Melayu selama hampir 800 tahun. Hal ini menyebabkan pemikiran orang Melayu pada zaman dahulu berbentuk mitos dan dipenuhi karut-marut yang bertentangan dengan nilai-nilai intelektualisme dan rasionalisme. Selain itu, saya juga ingin membentangkan tentang kedatangan Islam ke tanah Melayu dan pengaruhnya terhadap adat. Kedatangan Islam di tanah Melayu tidaklah mengubah sebenarnya adat-adat Melayu yang diterapkan oleh kepercayaan dan falsafah orang Melayu, tetapi hanyalah mengenalkan konsep huruf. Walaupun Islam telah bertapak di dalam Melayu, tetapi masyarakat Melayu tetap mengamalkan adat resam nenek moyang tetapi masih berada dalam landasan Islam.
Seterusnya, untuk bab ketiga mengenai khurafat, iaitu Hinduism dan animisme dalam adat. Dipercayai bahawa pengaruh kebudayaan Hindu sampai di Kepulauan Melayu Indonesia seawal abad pertama Masihi. Masyarakat di Kepulauan Melayu Indonesia menerima pengaruh dan kebudayaan Hindu yang dianggapnya meresap dengan mudah dan seterusnya mempengaruhi kebanyakan aspek kehidupan masyarakat tempatan. Animisme pula sebelum kedatangan Islam, kepercayaan masyarakat Melayu adalah berasaskan animisme dan dynamisme. Berdasarkan kepercayaan animisme, setiap objek dipercayai mempunyai jiwa, roh dan semangat yang mempunyai perwatakan sendiri. Namun juga, kepercayaan kepada roh, hantu, polong, peleset dan sebagainya tidak bermaksud bahawa masyarakat Melayu tidak mempercayai tentang kekuasaan Allah. Poin saya yang terakhir bagi pembentangan saya ialah contoh-contoh amalan khurafat yang dalam adat besar Melayu pada zaman sekarang. Sebelum itu, saya memberi maksud sedikit kepada khurafat, iaitu amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, sebagai contoh, khurafat terdiri daripada khurafat mencari jodoh, khurafat dalam menyambut kelahiran dan juga mencari rezeki, dalam banyak lagi. Itu sahaja bagi saya. Saya mempersilakan pembentang yang seterusnya, iaitu Muhammad Daniel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai bab 4, konsep uruf. Bab ini membincangkan mengenai konsep uruf yang merupakan asas kepada penetapan hukum dalam pengamalan adat dalam masyarakat Melayu. Secara ringkasnya, uruf merupakan tingkah laku atau amalan yang menjadi kebiasaan tetapi tidak pula bertentangan dengan hukum syarak. Menurut Abu Sunnah, uruf ialah setiap apa yang sudah tetap di dalam diri dari sudut pandangan akal dan diterima oleh tabiat yang baik. Para ulama telah bersepakat bahawa konsep uruf boleh digunakan dalam pengamalan adat, tetapi haruslah berpandukan beberapa syarat. Antaranya ialah, uruf itu mestilah tidak bertentangan dengan nas syarak. Jika tidak, ianya tidak boleh diamalkan seperti amalan riba dalam pinjaman. Yang kedua, uruf tersebut mestilah menjadi kebiasaan majoriti sesebuah masyarakat dan diamalkan secara meluas. Yang ketiga, uruf itu dianggap sebagai suatu kewajiban di dalam sesebuah masyarakat meskipun hakikatnya tidaklah diwajibkan oleh syarak. Sebagai contoh, pemberian wang hantaran dalam perkahwinan orang Melayu. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai bab 5, adat resam Melayu Islam moden. Bab ini membincangkan mengenai bagaimana adat dan budaya masyarakat Melayu yang dahulunya bersifat karut-marut, khurafat dan syirik akhirnya berubah mengikut keperluan agama Islam serta pengembangan semasa. Pengamalan adat di zaman moden adalah berkait rapat dengan ilmu fiqah. Menurut Imam Al-Baidawi, ilmu fiqah merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak yang bersifat amali atau praktikal yang diambil dari dalil-dalil tafsiri. Apabila berlaku peredaran zaman, akan berlaku perubahan kepada uruf sesebuah masyarakat. Hal ini boleh berlaku akibat daripada kesedaran dalam mematuhi syariat Islam itu sendiri ataupun dipengaruhi oleh budaya-budaya terkini. Apabila berlaku sesebuah perubahan, maka wujudlah keperluan bagi mengkaji semula hukum hakam dalam pengamalan adat. Oleh itu, seseorang mujtahid diwajibkan untuk memahami kebiasaan sesebuah masyarakat itu terlebih dahulu sebelum melakukan ijtihad. Dengan mengambil adat perkahwinan sebagai contoh, kita dapat melihat dan memperoleh gambaran mengenai evolusi adat masyarakat Melayu, hasil daripada campur tangan fikah semasa dan juga perubahan mentaliti masyarakat. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudara Azhar. Assalamualaikum, hai, saya Muhammad Azhar. So, sekarang saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Secara rumusannya, kami telah peroleh pelbagai pengajaran dan pengetahuan yang baik daripada kajian ini. Antara pengajaran tersebut ialah kita sebagai umat Islam, kita diwajibkan tawakal dan hanya bergantung pada Allah sahaja selepas berusaha bersungguh-sungguh dalam sesuatu perkara yang dihajati. Hal ini terutama sekali dalam melakukan tugas-tugas harian sebagai khalifah di bumi ini. Di samping itu, kita hendaklah percaya bahawa meminta bantuan kepada makhluk lain selain Allah seperti jin dan syaitan akan memberikan kesan yang memudaratkan dan bukannya memperoleh manfaat dari apa yang diminta. Hal ini kerana tiada yang lebih berkuasa melainkan Allah SWT. Malah segala perbuatan tersebut akan mengakibatkan pemikiran umat Islam terbelenggu dalam akidah sesat. Dan akhir sekali, kita haruslah berpegang teguh dengan ajaran agama Islam dan juga sentiasa memahami bahawa dan mendalami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah bagi mengelakkan amalan khurafat ini terus berluasa dalam kalangan umat Islam.
pihak yang berkuasa juga, terutama dari kalangan pemimpin dan masyarakat kita, terutama masyarakat Melayu dan umat Islam, haruslah mengingatkan diri mereka bahawa hajat tidak menghalalkan cara dan jangan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sekian, terima kasih.